Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rakan-rakan di KGM dan juga rakan-rakan di Teachers Collection, saya Cikgu Saimi. InsyaAllah pada hari ini kita akan berkongsi ilmu berkaitan dengan penggunaan screen recorder. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada admin-admin yang sudi untuk menyiarkan saya punya video ya. Okey, saya menggunakan Screencast Matic sebagai software ya untuk digunakan dalam PDPR saya ya. Jadi Screencast ni merupakan software yang percuma yang kita boleh dapat di halaman website di internet ya. Okey, saya menggunakan AnyFlip ni untuk paparan tutorial saya pada hari ini. Sekiranya cikgu nak guna apa-apa juga paparan, boleh ya, dalam menggunakan Word ke, PowerPoint ke, Excel dan sebagainya boleh. Tapi saya menggunakan AnyFlip ni. Kalau nak tahu cara penggunaan AnyFlip ni, nanti saya buat tutorial video yang lain pula. Okey, kita pergi langkah yang pertama ya. Langkah pertama apa yang cikgu perlu buat ialah klik kepada Google Chrome, kemudian type pada tempat ni Screencast-O-Matic. Bila cikgu dah type, dia akan keluar macam ni. Langkah ketiga ni ya, record for free. Cikgu tekan je record for free ni. Okey, kemudian dia akan paparkan yang ni, langkah keempat ni. Dia akan pergi ke window yang ni ya. Okey, launch free recorder. Cikgu tekan yang ni. Okey, bila dah tekan tu, dia akan masuk yang ni. Dia akan paparkan langkah 5 ni. Dia akan paparkan yang ni. Ini dia punya paparan lah ya. Paparan untuk free screen recorder ni. Okey, yang ni. Alright, dia akan paparkan screen, webcam, board dan sebagainya. Semua ni saya akan terangkan sikit lagi. Ya, cikgu boleh hilangkan lah yang ni ya. Laman web ni kita dah tak guna, kita nak ambil yang ni je. Boleh pangkahkan, dia akan keluar ya. Okey, seterusnya langkah yang ke-6. Okey, bila cikgu dah keluarkan yang tadi tu, dia akan keluarkan macam ni ya, kosong. Ini dia sudah menerima, dia sudah bersedia untuk menerima arahan daripada kita nak buat apa-apa ya. Okey, untuk paparan yang board ni, dia akan pamerkan dia punya halaman yang ni, yang garis putih putus-putus ni, dan juga gambar sekali ya. Ni gambar saya ni. Okey, yang ni. Okey. Kalau kita guna webcam ni, dia akan pergi yang lain pula. Screen ni pun dia akan pergi yang lain ya. Saya bagi contoh sini. Yang ni. Ya, yang ni board, dia akan dua-dua keluar ya. Ini saiz 480 ya, saiz 480. Okey. Okey. Kalau kita tekan yang screen ni, dia hanya screen saja. Ya, dia tak ada gambar saya ya. Dia tak ada gambar ni. Ya, dia hanya ada screen saja. Maknanya gambar kita tak tertera lah kalau cikgu tekan screen ni. Okey, faham juga ya? Okey, kalau kita tekan okey, tadi yang screen tadi ya. Yang ni kalau kita tekan webcam. Dia akan ambil kita punya gambar saja. Semua keseluruhan gambar kita je. Ya, pada kamera yang kita gunakan. Okey, terlupa. Kamera cikgu boleh beli yang macam ni pun boleh. Nanti saya besarkan sikit gambar. Ya. Yang ni harga saya ingat dalam 100 lebih ya. Kemudian boleh guna dia punya USB ni. Ini plug-in terus boleh guna ya, plug-in boleh terus guna. Harga dalam 1 lebih macam tu ya. Okey. Seterusnya, sekiranya webcam ni, dia hanya webcam saja ya. Apa yang kita dapat di skrin komputer kita sahaja. Kalau board ni dua-dua, gambar ada, yang ni pun ada. Biasa saya guna webcam board ni ya. Ini untuk paparan 720. Yang tadi tu paparan untuk berapa tadi ya? 720 420 tak silap saya. Yang ni 420 kecil, 480 yang dia agak kecil sikit. Apa-apa pun cikgu boleh adjust ya, cikgu boleh adjust
nanti. Yang ni 480 ya. Cikgu boleh adjust dia punya paparan ni. Nampak tak yang ni? Yang ni cikgu boleh tarik, drag kan, untuk dapatkan sebesar mana gambaran paparan video yang cikgu nak, ya. Okey. Okay, yang ni angka yang ke-13. Ini untuk size dia tadi yang macam saya tunjuk dia ada 480, 720. Yang ni automatic lah, automatic. Kalau cikgu tak nak drag benda ni, dia boleh kita adjust di sini, ya. Yang ni full screen ni dia akan ambil semua sekali. Okey, seterusnya. Seterusnya langkah yang ke-14. Ini yang saya sebut tadi, penggunaan yang ni. Yang ni cikgu-cikgu boleh gerak-gerakkan cikgu punya paparan tu, tapi syaratnya kena tekan, jangan lepas. Apa tu boleh gerak-gerakkan, ya. Ini penggunaan yang nak panah 4 ni. Okey. Ini yang saya cakap tadi, using full screen recorder, so this entire screen will be recorded. Ya, ini untuk full screen. Saya ambil full screen lah. Ini yang ni paparan untuk full screen. Ini paparan untuk full screen. Okey, seterusnya. Yang ni, ya, full screen. 1206 darab 720 ni size dia. Terpulang kat cikgu lah. Cikgu nak size yang macam mana. Senang je ni. Ni tarik-tarik je, ya. Paparan yang kita hendak tu macam mana. Okey, seterusnya yang ini ialah penggunaan mic. Make sure green bars flash when you talk. Maknanya penggunaan mic ni cikgu boleh tekan di sini untuk tengok apa mic yang cikgu ada. Ataupun cikgu menggunakan laptop. Laptop dah dia ada built-in mic. Dah ada mic dia sendiri. Tapi cikgu kena tekan juga sini dan set kepada mic yang cikgu gunakan. Kalau tak ada, ataupun mic pada laptop tu tak sedap, ataupun pada desktop tak ada mic, boleh beli satu mic yang macam ni. Ya, ini kamera tapi dia menggunakan kabelnya ni, tapi mic sini. Mana plug in juga. Mudah. Yang ni saya agak guna yang agak baik sikit, ya, sebab dia ada mixer dan sebagainya. Cikgu tak perlulah. Ya, boleh gunakan mic USB. Boleh pergi kedai komputer, tanya, cakap mic USB, dia akan bagi. Okey. Seterusnya yang ni. Yang ni saya cakap tadi, ya. Saya gunakan USB audio codec ni. Audio ni maknanya mic yang kita gunakan. Okey. Ni, ya. USB audio codec, mic yang kita gunakan. Kita kena setting lah tu, ya. Okey. Ni, ya. Yang ni USB kamera. Ni pada webcam. Yang sini untuk ubah kita punya video, ya. Kita punya gambar lah, gambar kita ni. Kita boleh gunakan webcam. Settingnya sini lah. Macam saya ada guna 3, ya, general webcam, USB kamera ni yang saya gunakan sekarang, dan juga USB OBS virtual camera ni. Saya guna yang ni, ya. Ini lebih wide, dia punya paparannya lebih wide. Dia ada 2 jenis, ya. Ada yang wide, yang saya guna tu wide, yang ni dia kecil. Paparan kecil. Yang eloknya yang ni lah, ya. Okey. Baik, ini apabila saya dah buat preparation, nak mengajar apa, tajuk apa, ni saya akan gunakan flip book ni juga, any flip ni juga untuk paparan saya, ya. Saya dah setting dah. Maknanya paparan saya hanya pada buku ni saja. Hanya pada buku ni saja. Maknanya yang di luar-luar ni, yang cikgu nampak ni, dia takkan masuk dalam paparan video kita. Okey, faham, ya? Alright, seterusnya langkah yang ke-22. Okey, yang ini penggunaan ni, ya, penggunaan ni. Gambar kita ni kiranya dia tak perlu ataupun dia mengganggu penglihatan paparan kita, ya, kita boleh letak mana-mana. Sambil cakap dia kita ubah je. Tapi syaratnya tekan, jangan lepas. Letaklah mana-mana pun. Okey. Lagi langkah yang ke-23. Ini apabila kita dah mula untuk recording. Dah start, kita dah tekan record, nampak?
Ya, kita dah start. Okey, dia akan buat persediaan lah. 3 countdown-nya. 3, 2, 1, go. Okey, dia dah mula untuk merakam apa saja aktiviti, apa juga suara yang keluar. Okey, langkah yang seterusnya yang ke-24. Okey, bila kita rakam tiba-tiba silap dan sebagainya, kita boleh tekan balik tanda pause tu, dia akan pergi kepada arahan ini, delete anything and start over. Delete lah, kita tekan balik delete, dia akan start dari mula balik. Yang kita dah rekod tu, dia akan padam. Okey, sekiranya cikgu nak rehat ke apa dan sebagainya, yang sebelum-sebelum tu video tu dah okey, tapi nak rehat lagi sekejap, nak minum dan sebagainya, tekan je pause tu. Tekan je pause, sekarang sambung balik, dia akan countdown balik. 3, 2, 1, sambung balik apa yang kita nak sambungkan tadi. Ya. Okey, seterusnya ni yang saya masukkan tadi. Kalau tak nak guna, kita boleh start over. Alright, cikgu ya. Okey, seterusnya ini, bila kita dah habis, kita boleh save. Ya, dan dia akan pergi save upload. Ini jangan tekan, ni berbayar. Memang boleh edit dan sebagainya, tapi kena bayar, tak payahlah. Ya, ini kita tekan save. Okey, dia akan keluar paparan macam ni. Dah bersedia untuk dia savekan kita punya paparan video. Nak terus hantar pun boleh ke YouTube ataupun simpan di Google Drive pun boleh. Okey. Okey, yang ini untuk kita masukkan lagu-lagu background. Sambil saya cakap ni ada lagu background kan. Kita guna yang ni. Dah selesai, kita boleh ambil yang ni. Ya. Okey. Yang ni. Ya. Kita save. Bila dah selesai, tekan save. Okey. Okey, ni tak ada fungsi. Okey, yang ni kita nak publish. Bila dah siap, muzik pun kita dah masuk, ini kita save kan. Apa-apa saja tekan yang ni, ya. File name ni boleh ubah kepada apa-apa nama. Yang ni dia tulis recording 71 saja. Okey, ni yang ini untuk kita masukkan lagu tadi. Lagu cikgu-cikgu kena berhati-hati ya, sebabnya dia ada copyright di situ, ya. Macam saya tak apa, saya memang ada lagu-lagu sendiri yang saya buat -1 dia saja. Saya boleh guna secara personal saya. Dia tak ada masalah dari segi copyright. Cikgu-cikgu, walaupun cikgu-cikgu boleh tekan yang ni semua berbayar. Your Music ni saja kita boleh ambil daripada kita punya muzik. Berkaitan dengan hak cipta ni, saya boleh terangkan untuk akan datang lah. Jenis audio yang macam mana cikgu boleh gunakan tanpa dikenakan copyright. Kalau copyright ni maksudnya macam ni cikgu, kita letaklah lagu Siti Nurhaliza ke apa yang kita minat dan sebagainya tu, tiba-tiba dia tak keluarkan suara, mute. Suara kita je yang keluar. Sebab apa? Itu masalah dari segi copyright. Kalau nak tahu lebih lanjut, cikgu boleh komen di komen nanti, saya akan terangkan lebih lanjut berkaitan dengan copyright ni. Okey, seterusnya kita boleh publish dah save apa semua. Yang ni saya tetap juga guna recording tadi. Kita boleh tekan publish, dia akan save, ya. Dia akan save. Cumanya saya nak beritahu cikgu ya, dia limit 15 minit saja. Dalam masa 15 minit tu, itu sebab saya buat yang short sebab saya punya DPR tu saya gunakan arahan untuk murid-murid saya ikut, ya. Mereka kena follow dalam buku teks lah. Di buku teks tu dia akan tengok. Cuma saya bagi arahan saja di dalam video ni. Okey, faham juga ya? Tekan je publish. Tekan publish, dia akan save lah. Macam ni. Maknanya ini dia dalam proses untuk save. Tekan done. Ya? Jadi tekan done, selesai lah kerja kita. Kita pun boleh. Ni file yang di save kan, ya, recording. Kita boleh tekan ni. Kita boleh save ke dalam YouTube. Proses di YouTube, cikgu-cikgu pun dah tahu macam mana nak upload dia dulu. Okey, saya rasa itu saja untuk penerangan saya berkaitan dengan tutorial. Sekiranya ada apa-apa kesalahan, saya mohon ampun dan maaf. Sebab ini sekadar perkongsian untuk kita menjalankan PDPR dengan lebih menarik lagi, insya-Allah. Itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.